Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu sekali lagi di dalam program Kuliah Duha di bawah anjuran Masjid Kasim. Kali ini di bawah tajuk Aku, Quran dan Ramadan. Kita mulakan dengan membaca doa pembuka majlis lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa ila khairi qaribna wa ani syarri ba'idna. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita surut kembali di dalam sejarah apakah yang telah berlaku untuk kita mengambil inspirasi agar diri kita, iaitu aku sebelum Ramadan, sekarang ini di awal Ramadan, dan kita akan menempuhi sepanjang Ramadan sehingga kita berakhir dan akhir Ramadan ini kita menjadi seseorang yang bukan hanya di level sebagai seorang Muslim, tetapi kita naik ke atas, level up kepada seorang mukmin dan seterusnya sebagai seorang yang muttaqi, orang-orang yang bertakwa. Sudah tentu kita kena lihat di sepanjang sejarah apakah yang telah berlaku kepada orang-orang yang telah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan ayat Al-Quran di dalam surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita nak lihat orang-orang yang telah mendapat nikmat. Bagaimanakah dan apakah cara yang mereka lakukan sehingga depan mata mereka walaupun cabaran fizikal, cabaran intelektual dan emosional yang mereka hadapi, tetapi mereka tidak patah semangat. Tetap menjalankan bulan Ramadan seperti biasa walaupun di depan ribut dan taufan dan badar berlaku. Apakah 3 peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan yang mana kita boleh ambil sebagai inspirasi kita untuk kita teruskan perjalanan kita di sepanjang bulan ini? Tiga peristiwa besar yang berlaku di bulan Ramadan adalah pertama, peperangan Badar. Peperangan yang melibatkan 313 pihak Muslim melawan 1000 yang bukan Muslim. Dan kalau kita lihat di sini, peristiwa ini berlaku di bulan Ramadan. Dan rasionya pula ialah 1:3. Satu berhadapan dengan 3 musuh. Dan kita lihat kembali pada diri kita, adakah kita di bulan Ramadan ini menghadapi 3 sahaja cabaran? Besar kemungkinan lebih dari 3. Kemudian peristiwa besar yang kedua ialah penggalian Khandaq. Peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab berlaku di bulan Syawal. Tetapi penggalian parit itu berlaku di bulan Ramadan. Ada ulama mengatakan mereka menggali selama 2 minggu. Ada yang mengatakan selama 1 bulan penuh. Bermakna 1 bulan penuh Ramadan dalam keadaan lapar di bawah cahaya terik matahari. Dan kalau musim tu musim sejuk, maknanya sangat sejuk. Mereka berbuka hanya apa yang ada seperti kurma sahaja. Dan ada yang meletakkan batu di perut masing-masing. Kerana ingin menyahut seruan menggali parit tersebut. Ini adalah perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu strategi di dalam peperangan ini. Kerana pihak Islam hanya 3,000 orang sahaja menghadapi 10,000. Ini berbeza tadi 313 lawan 1,000. Ini 3,000 lawan 10,000. Peristiwa yang ketiga adalah Fathu Mekah. Fathu Mekah kita tahu bahawa apabila ia berlaku pada 8 Hijrah
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sekitar 10,000 umat Islam datang beramai-ramai dari Madinah pergi ke Mekah dengan tujuan untuk membuka negeri Mekah dan menyebarkan Islam seterusnya di Mekah. Yang pertama, peperangan Badar. Peperangan Badar ini seperti yang disebut tadi berlaku di bulan Ramadan dan pihak Muslim rasionya adalah sekitar berhadapan dengan 3 orang. Ini bukan seperti main computer game atau sebagainya. Main tembak, picit button, mati orang itu. No, ini physically. Orang itu, musuh itu ada di hadapan dan mereka secara fizikal perlu bertindak satu berlawanan 3. Maka dengan itu Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah bahawa 313 orang ini akhirnya akan mendapat ganjaran syurga. Sudah tentu kita ingin tahu apakah ciri-ciri sehingga mereka layak untuk memasuki syurga. Peristiwa ini berlaku di bulan Ramadan. Perang Badar telah pun berlalu. Tetapi apakah Badar masih ada di dalam diri kita? Sudah tentu. Badar yang kita hadapi adalah cabaran-cabaran yang ada di depan mata kita. Dia melihat pada setiap individu. Individu tersebut, bagaimana cara dia menghadapi cabaran-cabaran ini. Sudah tentu di dalam bulan Ramadan ini, kita ingin menaikkan tahap atau darjat ibadah kita. Bukan hanya setakat solat biasa, baca Al-Quran biasa. Kita ingin level up daripada ibadah normal package, kita ingin naik kepada enhancement package. Jadi sudah tentu kita perlu lakukan beberapa pengorbanan di samping cabaran yang kita hadapi. Ambillah cabaran itu sebagai peluang untuk kita maju ke hadapan dan kita dapat hadapi apa-apa yang berlaku di depan mata kita dan kita dapat teruskan ibadah kita dengan mengorbankan jiwa, masa, kadang-kala kita mengorbankan keadaan sekeliling, mana yang nak diutamakan lebih dahulu, ibadah atau tidak, atau melihat rancangan-rancangan yang kita rasa lebih baik kita membaca Al-Quran kerana Al-Quran itu mendapat pahala di bulan Ramadan. Jadi ini adalah balik kepada decision making yang kita ingin lakukan. Dan ini adalah gejolak yang berlaku di dalam hati dan juga minda kita. Jadi di dalam diri kita sendiri kita ada badar kita sendiri. Jadi kita usaha sedaya upaya ambil inspirasi daripada peperangan Badar ini, cuba atasi untuk diri, untuk keluarga di dalam situasi yang kita hadapi sekarang. Mari kita terus pergi ke peperangan yang kedua. Dia adalah peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ini berlaku di bulan Syawal. Tetapi peristiwa penggalian Khandaq. Khandaq ni maknanya parit. Parit yang sangat lebar sehingga 10,000 ni tidak boleh masuk. Kuda mereka tidak boleh lompat. Jadi mereka hanya ada dalam tempoh deadline yang agak ringkas, cepat, mesti siap dengan segera. Tetapi mereka menggunakan alat-alat seadanya. Tidak adalah alat-alat canggih seperti apa yang kita ada sekarang ini. Jadi ini bukan juga seperti computer game di mana kita tanam blooming garden, picit button ini, picit button sana, kemudian kita menanam pokok di luar rumah kita. Tidak. Kerana tanah yang ada di negeri Arab ketika itu, tanahnya tanah yang keras, berbatu. Cuba bayangkan di dalam terik matahari panas yang sangat, malam yang sejuk yang sangat. Jadi mereka berhadapan dengan berbagai cabaran ketika menggali parit itu. Sudah tentu parit itu agak lebar dan
Nabi perlu membahagikan 3,000 orang ini kepada beberapa bahagian dan beberapa daerah. Mereka dalam keadaan lapar kerana sedang berpuasa, di samping cuaca yang agak tidak mengizinkan. Jadi di sini apakah inspirasi ataupun apakah yang siraman motivasi yang kita boleh ambil agar kita meneruskan Ramadan kita kali ini, iaitu Ustazah ingin menjurus kepada idea siapakah yang yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga parit itu digali. Idea ini datang daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman ini dia kira perjalanan dia ingin memeluk agama Islam adalah satu perjalanan yang amat kira mencabar, dan akhirnya apabila di perang Khandaq ini beliau mencadangkan bahawa parit digali. Dan akhirnya cadangan beliau ketika itu di sekitar kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah cadangan yang inovatif, yang cadangan yang baru, maka Nabi Muhammad merasakan itu doable, maknanya boleh dilakukan, dan Nabi Muhammad terus execute. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri turun padang dan turut menggali khandak, iaitu parit. Jadi dari sini kita boleh dapat inspirasi idea-idea yang inovatif, yang produktif perlu ada bagi diri kita, bagaimana kita nak hidupkan suasana ketika kita di bulan Ramadan bersama keluarga. Bagaimana kita nak pelbagaikan aktiviti agar mereka tidak merasa bosan tetapi dapat level up. Mungkin dari contohnya membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran, selain daripada bertilawah, mungkin ada slot untuk bercerita atau ada aktiviti, mungkin aktiviti sedekah. Jadi dan tunjukkan ayat yang mana yang menunjukkan bahawa ini bertepatan dengan apa yang kita lakukan. Jadi idea-idea ini kita perlu perbagaikan dalam keluarga kita agar kita dapat level up daripada kita sebagai Muslim yang biasa-biasa saja sebelum Ramadan, kita menjadi mukmin, orang yang mempercayai bahawa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan setakat nak dibaca saja. Bukan setakat nak habiskan 30 juzuk sahaja, tetapi wahyu tu fluid. Ayat-ayat cinta Allah ini sedang berbicara untuk kita jelmakan dan manifestasikan dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita boleh pilihlah ayat-ayat yang kita rasa sesuai untuk kita lakukan aktiviti bersama keluarga. Mungkin seminggu sekali kita cari ayat yang tertentu, atau kalau ada masa setiap hari satu kali. Mungkin hari ini sedekah, esok tunjukkan ayat bagaimana tahajud, solat, mendirikan solat. Kemudian ayat seterusnya pengorbanan, apa yang mereka dah tolong, cuci pinggan sama-sama, bertungkus lumus, kira bangun malam, kira berkorban. Tunjukkan ayat yang sesuai atau tampalkan di dinding ataupun WhatsApp dalam kumpulan family dan sebagainya. Jadi ada banyak cara-cara yang produktif yang kita boleh lakukan di sepanjang bulan Ramadan untuk merapatkan perhubungan, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk keluarga, perhubungan horizontal, perhubungan sesama keluarga semakin erat di bulan Ramadan, dan diri sendiri serta kira sesama keluarga, perhubungan erat bersama vertikal, iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kira sebagai pendakwah lah kepada masses, kita boleh perbagaikan cara dakwah kita, bukan hanya menggunakan satu
satu cara tapi kita pelbagaikan. Sudah tentu kita perlukan idea-idea yang inovatif. Tidaklah satu buat aktiviti A, semua satu daerah melakukan aktiviti A sahaja. Sudah tentu kita perlukan kepelbagaian dalam kita berdakwah kepada semua, baik keluarga dan juga pendakwah umum ya. Kemudian kita lihat kepada yang ketiga, iaitu Fathu Makkah. Fathu Makkah adalah pembukaan Makkah berlaku pada 8 Hijrah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 10,000 kira masyarakat Islam yang ada di Madinah, mereka ramai-ramai menuju ke Mekah dan di situ melakukan pembukaan Mekah. Tidak ada peperangan yang berlaku ketika ini. Semua akur dan tahu dan akui bahawa pihak Islam ramai, majority in terms of number, dan juga mereka akur kelemahan diri mereka. Ada yang masuk kira beriman ketika itu. Dan apakah inspirasi yang kita boleh dapat dari sini? Bermakna sudah tentu Nabi ketika pembukaan Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahawa sudah tidak ada lagi physical hijrah dari Mekah ke Madinah ataupun Mekah ke Habsyah, tetapi sekarang adalah hijrah meninggalkan kemungkaran, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan nafsu daripada perkara negatif kepada perkara positif. Itu adalah hijrah yang masih lagi berterusan. Ini maksudnya sebagai self transformation. Jadi kita boleh di kurun 21 ini kita boleh ambil inspirasi di mana bagaimana kita nak self-transform diri, bagaimana nak rebrand diri agar kita bukan hanya jadi Muslim biasa tetapi kita level up. Aku di bulan Ramadan ini, adakah aku ini sebagai Muslim sahaja ataupun kita nak level up menjadi mukmin yang mempercayai Allah, melakukan perintah-perintah yang Allah minta. Dan salah satu daripada tanda orang itu berjaya dan dia telah sampai ke level muttaqi, bertakwa, dia rasa senang nak melakukan ibadah, dia rasa happy dan tak sabar nak melakukan ibadah, dan dia perlahan-perlahan akan mula meninggalkan kemaksiatan atau perkara-perkara yang mungkar. Jadi kita selfie diri kita lah, kita cek sama ada kita ni sudah self-transform. Family kita jangan fikir diri kita sebab ku anfusakum, peliharalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu. Jadi jangan kiasu pula sendiri self-transform tetapi family members tidak terlibat dalam kira proses transformasi tersebut. Itu yang berlaku di pembukaan Mekah yang kita boleh ambil inspirasi untuk kita teruskan kehidupan hari demi hari dan di dalam bulan Ramadan ini, dan ambil peluang. Masya Allah, ini adalah peluang yang sangat-sangat berharga, iaitu dengan adanya COVID-19 ini kita semua terkurung di dalam rumah. Jadi ambillah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan, Nabi Yusuf di dalam penjara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Gua Hira, dan kita di dalam rumah kita sendiri. Ambillah peluang ini untuk kita memperbaiki diri kita. Jadi muslimin dan muslimat yang dihormati, Badar telah berlalu, tapi ingatlah Badar yang dalam diri kita. Khandak di minda kita perlu idea-idea yang inovatif, dan Fathu Makkah di dalam the whole process untuk self-transform diri kita agar kita menjadi Muslim yang baik,
naik level mukmin yang betul-betul beriman dengan Allah dan juga menjadi muttaqi, orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 di mana Allah memberitahu la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu orang yang bertakwa. Semoga amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.